ladder to success apa yang disediakan di dalam quantum method ni, iaitu Didi Roshaiza Farina ataupun lebih dikenali dia sebagai Cikgu Ina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cikgu Ina. Hai. Waalaikumsalam. Terima kasih. Buka kamera lah. Buka Terima kamera. kasih dah. Ya, sama-sama. Ada kat Sepang Ada saya dekat Sepang. di Pelek, Sungai Pelek. Sungai Pelik. Sungai Pelek. Alright. So, sebelum kita bermula, kita nak bagi motivasi sedikit kepada yang hadir pada malam ini. Yang pertama saya nak tanya Cikgu Ina. Apa yang menyebabkan Cikgu Ina berminat sangat menjana income dekat quantum method? Sebab nak cari pendapatan lebih. Sebab hobi, lepas tu nak cari pendapatan lebih lah sebab duduk dalam kos cara hidup kan makin tinggi, jadi perlunya ada side income untuk backup perbelanjaan. Memang dari awal Joy fokusnya untuk tambah pendapatan jugalah. Ya. Hobi memang dulu nak cari perniagaan yang betul-betul kita tak stres, relax, santai-santai. Yang ni lah yang terbaik, kita tak perlu nak fikir, nak simpan stok, expired produk yang expired, tak payah. Macam Cikgu Ina sendiri, bagaimana Cikgu Ina dapat berkongsi manfaat kepada orang lain untuk join kita dekat quantum method? Okay, kalau nak berkongsi tu yang ada, yang kita tahu QM ni ada 3 produk. Jadi yang penting yang GCA lah. GCA tu saya banyak galakkan untuk suri rumah. Dan bawah saya pun ada juga yang pelajar college, universiti. Sebab mereka perlu tahu yang GCA ni boleh membantu mereka bila mereka habis belajar nanti. Sebab kebanyakan pelajar ni dia ada buat PTPTN. So Cikgu Ina lebih aktif di offline ataupun di online, cara online? Offline. 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 Saya banyak offline lah. Okay. So ini adalah ada satu soalan cemas lah. Kan? Yeah. Orang pertama yang menjadi direct Cikgu Ina, adakah dia sekarang ni sudah pun menjadi dealer? Direct dah jadi dealer orang dah? Pertama. Jadi dealer dah. Alhamdulillah, hebat. Dia orang yang pertama dealer dan orang yang pertama. Masa tu direct saya tu dia tak hanya melalui telefon sahaja. So Cikgu Ina approach direct melalui telefon Ya, dia ataupun telefon dia saya. yang tanya dulu? Dia yang tanya dulu sebab masa tu saya pun tak berani setakat share dalam group. Lepas tu status WhatsApp tu. Lepas tu dia call, dia tanya, banyak bercakap. Lepas tu dia pun terus, okey, boleh, akak pun nak jadi dealer sini-sini semua. Saya sendiri pun rasa macam, wow. Rasa macam tu tak susah lah kata teruja tu ada sebabnya orang yang pertama terus dia target nak jadi dealer. Alhamdulillah. So tuan-tuan dan puan-puan tengok rasa susah tetapi sebenarnya bila kita mula buka mulut, alhamdulillah agak mudah sebenarnya. Ya, betul. Jadi kita tak nak buang masa, saya tak nak buang masa Cikgu Ina, so saya terus serahkan kepada Cikgu Ina untuk sesi pada malam ini. Silakan. Okey, terima kasih Uda. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Saya Cikgu Ina. Cikgu Ina. Okey, mengajar di sekolah di Sepang lah. Okey. Saya bermula dengan QM ni pada tahun 2022. Masa tu memang saya hobi berniaga lah untuk side income. Dan saya pun terlibat dengan QM ni diperkenalkan oleh upline saya. Dan masa tu kami memang selalu berhubung sebab satu sekolah. Lepas tu saya ada bagi tahu pada upline saya jika ada bisnes yang boleh mendatangkan duit, boleh ajak saya masa itulah. Okey. Lepas tu saya pun terlibat
secara santai-santai masa tu, tapi orang yang pertama yang seperti yang saya katakan tadi, orang yang pertama yang join saya, kira direct referral saya itu terus target jadi dealer, dan saya rasa benda tu tak susah. Sebabnya kebanyakan orang pernah dengar QM tapi orang tak tahu secara detail tentang QM. Mereka tak jelas, cuma tahu QM setakat daripada media sosial semua tu, tapi bila diterangkan baru mereka terbuka minda, macam tu ke? Kebanyakan macam tu, sebab saya pun kebanyakan ahli yang dari bawah saya ni kebanyakannya majoriti lah offline. Okey, apa yang saya nak terangkan hari ni tentang kerjaya bersama QM. Walaupun saya seorang guru, tapi dalam masa yang sama saya berinisiatif untuk cari income kedua. Dan inilah salah satu income kedua saya, menjadi ahli keluarga QM. Okey. Income tertinggi berapa Cikgu Ina? Ya? Income tertinggi. Income tertinggi. Di kuarter sebulan. Di kuarter sebulan. Setakat ni tak cecah lagi lah. 10,000 tak ada lagi. Setakat ni yang paling tinggi pun dalam 5,000, 6,000 gitulah. Yang tapi tertinggi. tiap bulan apa tiap ni, bulan maintain ada. 4 angka kan? Tiap bulan memang maintain 4 angka lah. Orang kata backup untuk saya. Backup untuk saya lah. Berbelanja sebab saya banyak komitmen kan. Orang nampak cikgu tak ada komitmen, tapi sebenarnya banyak komitmen. Dan sambil tu dengan pendapatan dalam QM juga banyak kita boleh lakukan. Membantu ahli keluarga, membantu adik-beradik, membantu. Yalah, adalah benda yang kita boleh buat yang kita tak perlu. Macam ni nak apa? Yang tak perlu kita nak rasa macam macam mana nak ni macam tak payah fikir-fikir dah. Bagi je rasa ada ni boleh share dengan murid-murid saya. Macam tu je. Yang penting tak perlu susah-susah pegang produk, betul tak? Ya betul. Lah tak perlu dah nak fikir, sebab sebelum ni saya memang pernah jatuh bangun dalam perniagaan ni biasa. Pernah terduduk, pernah lah. Tapi yang ni paling saya suka sekali. Orang kata bisnes apa yang tak siap pernah buat, semua buat. Cuma yang ni lah kalau macam kita nak target tak perlu kita buat sendiri pun kita dah ada pendapatan sendiri. Kalau kita tak ajak orang pun kita boleh dapat keuntungan daripada kita, penyimpanan kita, pelaburan kita pun kita dah boleh income kita sendiri. Betul. Bisnes ni senang je sebenarnya. Kalau kita positif, insya-Allah dia akan rangkaian kita pun akan jadi yang positif je. Cuma kita jangan sekat minda kita lah. Kalau kita set susah lah. Susah. Kalau kita set okey senang je. Kalau orang tak, kadang-kadang dugaan tu banyak, kadang orang dengar tak apa, tak berminat ni, kita skip je. Mungkin hidayah belum sampai. Gitu je lah. Positif. Betul. Okey, boleh share dah? Ya, silakan. Okey. Kalau tak sekejap dah. Sekejap dah Boleh, jangan risau. Duduk dulu. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan boleh tak respon kepada saya sebelum sambil kita tunggu Cikgu Ina Nampak tak dah? slide. Belum nampak lagi. Belum nampak, sekejap dah. So tuan-tuan dan puan-puan yang ada dekat ruangan Zoom, siapa yang berminat nak dapatkan passive income 4 angka sebulan, boleh komen nak di ruangan chat. Ui, nak. Dah Okay, dapat nampak kan? Kak Rosi nak. Yang lain lagi? Yang masuk ni ada 50 orang tapi 2 orang je nak ni. Macam mana ni? Okey, nampak skrin tu Cikgu Ina? Nampak? Baru 3 orang, Mas Diana, Uji, Siti Zabeda, nak 5, 6 angka, insyaAllah, amin. Jom kita, Ahmad mau. Okey.
Nampak cikgu? Alhamdulillah. Okay. Siti Asah nak. Tengok cikgu, ramai ni yang nak ni, yang berminat nak capai income. Jadi tuan dan puan dengar dengan jelas pada malam ini. Allah mak, saya termute Cikgu Ina pula. Boleh buka mic balik Cikgu Ina. Cikgu Ina. Nur Azwan, Boleh. Azu. Siapa yang angkat tangan ni? Ada apa-apa ke? Ramai yang nak ni. InsyaAllah kita akan berguru dengan Cikgu Ina pada malam ini. Cikgu Ina bantulah Okay. sikit. Semoga dapat bagi tips kan. InsyaAllah saya cuba kongsi tip lah. InsyaAllah silakan. Okay. Okay, dalam QM ni saya ada kerja hakiki, dalam masa yang sama saya nak cari side income. Okay, yang ni mungkin kerjaya kedua saya. Jadi semua orang nak cari side income. Zaman sekarang ni, musim sekarang dengan harga, orang kata barang keperluan memang meningkat. Jadi masing-masing berebut untuk cari side income. Dan jadi saya memang syorkanlah kepada kawan-kawan dalam ni yang join malam ni, alang-alang menyelup perkasan biar sampai ke pangkal lengan lah, buat betul-betul yang ni, insya-Allah. Pendapatan untuk bantu ahli keluarga kita sendiri memang boleh. Okey, untuk banner kerjaya. Okey. Kelebihan eksklusif sebagai konsultan QBEB iaitu kita dapat jana pendapatan pasif tanpa had. Okey, yang pertama, yang jana pendapatan ni kita yang menentukan berapa yang kita nak. Kalau saya ni sebab saya tidak sepenuh masa, jadi pendapatan saya pun ikutlah kemampuan usaha saya. Kalau kita usaha lebih, rajin, jadi kita akan dapat lebih lah. Dia ikut kita punya usaha. Orang kata usaha tangga kejayaan. Cikgu Ina, QBEB tu apa Apa ya? Quantum Meter Bullion Exchange Board Consultant. Ya, pandai tu. Saya tanya, saya jawab sendiri ya. Saya sengaja di sana Boleh bantu sebab saya je. kan. Boleh bantulah saya, baguslah. InsyaAllah. Okay. Consultant dekat Quantum Meter ni kita panggil QBEB. Untuk yang kedua, marketing plan dengan sistem yang bersistematik. Yang ni kita dibantu dari segi bahan-bahan. Lepas tu marketing plan pun sekarang ikut media sosial kan. Banyak dalam TikTok, YouTube, FB, banyak bahan-bahan yang kita dah dapat kita ambil lah. Kita kongsi di media sosial. Jadi bahan untuk marketing ni tak ada masalah. Masing-masing akan dibantu. Dalam Dr. Wida juga banyak sangat bahan yang dibantu. Dalam akaun kita pun QM bantu juga dengan bagi soft copy lah bahan-bahan untuk kita berjumpa dengan klien. Yang ketiga, teknologi digital, maksudnya penggunaan IT lah yang membantu kita. Tak perlu, kalau kita tak sempat yang jauh, kita boleh dekatkan dengan hanya di hujung jari sahaja. Kita tak perlu bersemuka, kita boleh guna kemudahan teknologi lah untuk buat secara online ke, jumpa klien secara online pun boleh. Okey, perniagaan boleh diwarisi tanpa perlu waris bermula daripada awal. Yang ni yang paling best. Sebabnya walaupun kita kerjaya hakiki sekarang tak boleh diwarisi, tapi dalam QM ni boleh diwarisi. Contoh kalau saya kerjaya saya tak semestinya anak saya akan ambil alih. Tak boleh, memang tak boleh. Jadi dalam QM ni kalau apa-apa berlaku kita meninggal, contohnya kita bila kita di level konsultan, kita meninggal, jadi
pewaris yang kita namakan tadi boleh ambil alih tanpa bermula daripada bawah lah, dia akan berada di kedudukan kita sekarang. Exclusive privilege pinjaman kereta dan perumahan dari Affinbank. Yang ni ada kemudahan untuk dealer ke atas yang mana kita ada statement pendapatan bulanan yang mana kita boleh biasanya 6 bulan ke atas. Bila pendapatan kita stabil untuk 6 bulan ke atas, kita boleh mohon pinjaman rumah ataupun kereta dari Affinbank dengan kadar interest yang menarik. Dan seterusnya, 7 sebab mengapa anda perlu jadi konsultan di QM. Okay. QM ni satunya syarikat yang kukuh sejak 2012 yang mana QM ni pembekal emas kepada bank-bank tempatan serta koperasi angkasa dan koperasi ASEAN. Institut pelapur di bawah Akta Amla Bank Negara Malaysia. Okey, kalau dah 12 tahun berada dalam kedudukan dah dibuka syarikat, jadi mustahil lah untuk QM ni boleh dikatakan yang dituduh sebagai scammer. Itu adalah mustahil sebab sebagai pembekal emas kepada bank ni, bank dah kaji dah lama dah. Jadi kita tak perlu gusar lah dengan apa yang macam mana nak cakap cerita-cerita yang negatif. Okey, yang kedua, daftar secara percuma sahaja. Duit pelabur adalah 100% untuk dibelikan emas. Komisen dibayar terus dari syarikat. Okey, buka akaun emas ni secara percuma. Kalau buka akaun bank sekarang pun mesti pakai guna duit, mesti ada deposit. Tapi dengan QM ni secara percuma. Ini adalah satu bonus lah untuk buka akaun. Dah tak ada sekarang ni buka akaun secara percuma, mesti ada disediakan duit lah. Tapi dalam QM ni akaun emas ni tapi secara percuma. Itu yang menarik, bonus untuk memberi peluang kepada rakyat Malaysia membuka akaun emas. Okey. Produknya adalah emas yang disahkan patuh syariah oleh Isra Konsultansi dan Tawafuk Konsultansi. Okey, yang ni produk kita yang utama emas. Sebab memang kita pembekal emas. Jadi QM ni yang melibatkan emas, jadi produk kita hanya emas je, tak ada yang lain-lain. Kalau ada yang lain tu bukan daripada QM. Spreadnya sangat rendah, iaitu susut nilai sangat rendah, iaitu antara 3% hingga 7% berbanding pasaran luar iaitu 20% hingga 40%. 3% untuk GAE 10 kali ganda, 4% GAE 5 kali ganda dan 7% adalah untuk GSA. Itu je kadar susut nilai yang sangat rendah lah setakat ni berbanding dengan yang lain. Okey. Yang kelima ada Gold Asset Exchange 10 kali ganda yang mana membantu pelabur mendapat keuntungan lebih cepat dan berkali-kali. Produk Quantum Metal adalah patuh syariah. Yang ni 10 kali ganda ni yang mana kalau naik 1% dapat untung 10%. Jadi setiap kali dalam setahun tu kalau 5 kali berlaku kenaikan emas, 5 kalilah kita boleh berjual. Maksudnya terminate dan beli, terminate dan beli. Jadi berulang kali kita boleh jana keuntungan. Apa yang dikatakan patuh syariah ialah kita beli emas yang ada emas fizikal. Yang ada yang orang kata macam
kadang-kadang kalau pernah berlaku kan yang hari Sabtu Ahad stok emas habis, jadi kita tak dapat beli. Jadi urusan ni memang patut syariah lah, sebab kita beli memang wujudnya emas fizikal. Dia bukan beli tanpa ada transaksi yang tak boleh. Yang ni untuk QM ni memang ada. Yang keenam, ada tukaran convert online dengan upah simpan yang sangat rendah 3.5% setahun dan tiada limit masa. Okey, yang ni paling ramai yang suka buat GCA. Maksudnya convert dalam masa yang sama nak beli emas, dalam orang yang nak beli emas tapi dalam masa yang sama nak guna duit. Dan salah seorangnya saya lah. Dalam masa nak beli emas tapi masa yang sama memang saya guna duit. Jadi dengan 3.5% setahun ni berdasarkan duit yang kita convert tu. Contohnya kalau kita beli emas, kita beli GSA 1000, kita convert 850, kadar yang dikenakan 3.5% ni adalah berdasarkan 850 yang kita keluarkan tu, yang kita convert tu, bukan atas dasar 1000 tadi. Dan tiada limit masa. Okey, dekat situ untuk jangka masa panjang lah. Kalau saya memang saya target untuk jangka masa panjang, sebab kita tak ada limit masa, tak akan kena lelong, tak akan kena bayar kena keluarkan sendiri, nak bayar fee, tak ada, biarkan kat situ je. Selagi tak ada keuntungan, biarkan kat situ. Dan saya tengok semalam, sebelum ni merah kan semalam, sebab ada kenaikan harga emas, jadi dah jadi hijau balik lah. Maksudnya dah ada keuntungan daripada duit yang kita convert belanja hangus tadi. Okey, yang ketujuh, keuntungan 100% dari pergerakan harga emas. Konsep beli emas harga rendah dan jual bila harga tinggi. Tiada menjanjikan ROI itu return of investment, yang mana keuntungan ni tak ada istilah kita akan rugi. Sebabnya bila kita beli emas DAE, kita selalu dicakapkan, dibagi tahu oleh upline ke guna duit lebihan, duit yang kita tak guna, sebab kita tak tahu harga turun naik emas ni. Jadi bila harga emas jatuh, masing-masing akan belilah. Beli, lepas tu bila harga dah naik 1% ke atas, kita pun boleh jual. Masa tu kita akan dapat keuntungan lah, dan boleh cecah hingga 100% keuntungan. Okey, lagi satu, kalau untuk dapat keuntungan ni dia bergantung. Kalau kita dah target, kita nak dapat keuntungan berapa. Sebab dalam sistem account emas tu sendiri, sebarang terminate tu dia akan bagi tahu sama ada kita untung berapa, dan adakah masa kita nak terminate tu rugi ataupun untung. Jadi dia bagi warning dekat situ. Jadi kita akan selamat lah. Tak ada boleh berlaku kerugian. Okey, ini kerjaya bersama Quantum Metal yang mana ada 4 tahap, 4 level lah setakat ni yang dalam Quantum Metal yang perlu kita tahulah. Yang bermula daripada introducer. Introducer ni, untuk jadi introducer yang paling level yang paling rendah. Yang kedua dealer, yang ketiga dealer developer, dan yang keempat merchant. Okey, introducer ni bila dah capai introducer, kita dah dapat commission sebenarnya, cuma bezanya commission yang kita dapat sebagai introducer adalah bentuk gram emas sahaja. Bila kita pergi dealer dan ke atas, kita akan dapat dalam bentuk payout dalam nilai USD lah. Yang tu ada statement kelebihan dealer berbanding introducer ni berbeza di situ. Yang mana bila dealer, setiap kali payout kita tu dapat beli emas dengan tanpa susut nilai lah. Dapat beli harga lantai. Okey, untuk jadi introducer. Untuk baru-baru yang nak jadi introducer ni,
syarat buat masa ni syaratnya beli 3 unit GAE 5 kali ganda ataupun beli 1 unit GAE 10 kali ganda. Itu sahaja syarat untuk jadi introducer. Okay. Okay, ini syarat untuk jadi introducer tadi yang saya terangkan. Okay, anggaran untuk harga hari ini saya beli tadi untuk 1 unit JE 10 dalam anggaran RM1,493.18 tadi. Untuk ni termasuk sekali dengan fee. Okay. Okay, selepas membeli, maklumkan kepada dealer terdekat di atas anda untuk promo anda menjadi introducer. Maksudnya selepas beli ni, maklumkan kepada dealer upline anda lah untuk promo anda sebagai introducer. Itu penting. Dekat sini ni penting kita tahu kita ni bawah siapa upline kita. Sebab jika kita join QM tapi kita tak kenal siapa upline kita, itu masalah lah. Sebab bila kita nak beli yang seterusnya, kita tak akan dapat commission. Jadi kita tak dapat apa kelebihan yang sepatutnya kita dapat sebagai ahli keluarga QM. Untuk JE 5 kali ganda ni, dalam anggaran 330 yang mana untuk 1 unit dalam anggaran RM110 1 unit. Dia tak semestinya untuk JE 5 kali ganda tak semestinya kita beli 3 unit terus. Kita boleh beli satu per satu ikut bajet kita. Okay. Seterusnya, kat dalam ni ramai yang dah jadi introducer ke? Boleh respon tuan-tuan dan puan-puan? Siapa yang dah jadi introducer? Komen. Sebabnya kalau jadi introducer ni jangan lama-lama. Nanti kita jadi macam slow sikit. Sebab saya lama dekat introducer. Sebulan juga introducer. Sedang ada yang komen. Ada yang komen. Jadi introducer. Nur Syahidah pun jadi introducer juga. Tahniahlah yang dah jadi introducer sebab dengan pembelian RM10 JSA pun awak dah layak untuk dapat commission. Yang belum jadi introducer, bolehlah bolehlah untuk jadi introducer lah, perlahan-lahan jadi introducer. Jangan lama sangat. Okay, seterusnya. Kenapa slide? Okay, struktur commission untuk introducer. Contoh introducer ya. Okay, struktur bayaran bergantung kepada amount pelaburan. Yang mana, okay, pelanggan baru jika dia beli GAE 10 kali ganda, introducer akan dapat commission 2%. Okay. Okay, sekiranya bawah kita ada introducer juga, jadi kita tak akan dapat lah. Bila sama level kita dan bawah kita, jadi kita akan terputuslah commission daripada pembelian klien baru. Okay. Perbezaan commission ni untuk introducer dan dealer. Kalau tengok sini, itu pentingnya kita jangan jadi
introducer ni lama-lama sebab banyak sangat perbezaan. Yang mana pembelian klien baru untuk GAE 10 kali ganda bagi introducer hanya dapat 2%. Okay. Hanya dapat 2%. Untuk dealer adalah 7%. Yang dekat sini dah ada perbezaan 5%. Dekat sini dah ada perbezaan 5%. Untuk GAE 5 kali ganda dapat 1.5%. Dan GAE 5 kali ganda untuk dealer dapat 5%. Kalau kita tengok dekat sini dah beza 5%. Kalau untuk GAE 5 ni dah beza 3.5%. Okay. Untuk GSA ni yang kita menyimpan sahaja. Menyimpan sahaja ni 0.5%. Manakala dealer dapat 2%. Dekat sini kita dah kerugian 1.5%. Dekat sini menunjukkan keuntungan kelebihan adalah di dealer. Itu beza yang ketara lah. Saya masa jadi introducer dulu dapat yang ni, tapi tak nampak masa tu bila jadi dealer. Wah, baru kita nampak sebab kita dah dapat bentuk komisen dalam nilai USD. Itu saya kata yang jangan berada di kedudukan introducer lama-lama lah, berusaha untuk jadi dealer. Ada yang tanya cikgu dekat Ya. ruangan chat ni, macam mana nak bagi cepat? Ada dua cara lah. Yang pertama kita kena rajin cari klien lah. Maksudnya kita ajak, sebab kita bukan menjual sebenarnya, kita bagi peluang. Sebab kita bagi peluang orang untuk buka akaun emas dan buka minda daripada menyimpan duit dalam bank kepada menyimpan emas. Dia beza, kita bukan menjual produk, macam bukan kita bukan sales girl, bukan salesman. Kita bagi peluang orang untuk buka akaun. Jadi kita akan bagi cara cepat dan cara lambat. Kalau saya sendiri pun saya guna cara cepat lah, sebab saya nak kejar yang 7% ni. Yang penting kita menuju ataupun matlamat kita adalah untuk memenuhi syarat untuk Ya. dealer. Untuk memenuhi syarat untuk jadi dealer lah. Ada orang dia kekurangan dari segi keuangan. Okey, contoh saya kekurangan dari segi keuangan, dia rajin. Rajin ni maksudnya dia target lah. Kalau seorang dapat sehari dapat seorang klien pun dah okey sebenarnya. Alhamdulillah dah. Kita target kalau sehari, kalau 30 hari dah 30 orang. Contoh kalau setiap orang tu mereka beli hanya GAE 10 sahaja, satu unit. Kalau dah 30 orang, dah 30 unit, automatik kita akan naik jadi dealer. Sebab dia minimum untuk jadi dealer pun nak dalam 5 orang introducer. Okay. Yang tu kalau yang cara cepat pula, kalau kita ada bajet, kita boleh kita ni anak, suami ataupun adik-beradik, keedah dia macam tu lah. Okay, program reseller terbaik dengan komisen yang tinggi, beza komisen tu. Okay. Syarat untuk jadi dealer, yang ni lah yang orang akan dapat komisen dalam bentuk USD, bekerja di Malaysia tapi income dalam USD. Okay, yang ni. Yang pertama ialah 1 unit GAE 10 atau 3 unit GAE 5. Belian peribadi. Okey, ni adalah syarat yang perlu untuk jadi introducer lah. Masa level ni untuk introducer. Okey, syarat yang terkini kita kena 30 unit GAE 10. Pembelian GAE 5 sudah tidak dikira untuk jadi dealer. Betul tak Uda kan? Macam mana cikgu? Untuk GAE, untuk jadi dealer sekarang,
30 unit GAE 10 kali ganda dah. 30 unit Ya, kan? betul. Betul, GAE 30 5 unit. ni dah tak layak dah, cuma untuk jadi introducer boleh lagi. Betul. Okay, wajib minima 5 pelabur ataupun direct client. Maksudnya bawah kita terus. Guna link referral kita sendiri. Bukan daripada bawah kita dan bawah kita tu bukan. Ini adalah direct kita. 5 orang, minima 5 orang. Lebih tak apa, jangan kurang daripada 5. Okay, total direct sales ni, kalau dulu dah tak pakai dah 30,000 ni. Sekarang ni 30 unit. Okay, 30 unit. Jadi dalam anggaran 30 unit ni dalam 35,000 ke lebih kurang macam tu lah. 34 ke 35. 34 ke 35,000 kan. Itu Atau ada lebih senang $7,500 lah. $750,000. Okey, untuk syarat yang terkini bermula bulan Julai lah. Okey, bayaran 300 GSA ke akaun QBEB untuk fee latihan. Okey, untuk jadi dealer ni ada macam ada khusus lah untuk pentauliahan macam tu lah. Sebab nak jaga kualiti dari segi konsultan. Okay. Wajib hadir dealer training secara online. Ini adalah syarat inilah syarat untuk jadi dealer. Okay, struktur commission dealer sekiranya kita jadi dealer, ni anda jadi dealer, ada klien baru beli GAE 10 kali ganda, okey, automatik kita akan dapat 7%. 7% ni dalam kalau RM1,000 dalam anggaran RM70. Macam itulah. Okey. Kalau ada introducer, contoh bila dah ada introducer ni, kita akan berkurang lah. Okey, sebab introducer tadi dapat 2%, maka kita akan dapat 5%. Okey. Okey, syarat untuk jadi dealer developer, ada 5 direct dealer. Ini direct bawah kita menggunakan referral kita secara direct. Yang mana mereka perlu, ada 5 direct dealer dengan pembelian 30 unit lah. Bila dia jadi dealer, dengan pembelian 30 unit dalam 35,750 USD. Okay. Okay, total group sale ni pun dah berubah. Okay. Jadi bila ada 5 orang direct kita jadi dealer, maksudnya kita akan secara automatik akan layak untuk jadi dealer developer. Okey, struktur commission dealer developer pula. Okey, untuk pelanggan baru akan dapat kekal dengan 7%. Okey, introducer akan dapat 2% sekiranya kita ada introducer di bawah. Dan kita akan dapat 5%, masih sama. Okey, sekiranya ada dealer pula di bawah kita, maka di sini dealer tersebut akan dapat 5% dan kita akan dapat overriding 3.5% sahaja. Okey, sekiranya ada dealer yang kedua, ada cucu, ada lagi. Okey, dealer, 2 dealer. Maka kita, dealer ke dealer tadi akan dapat 1% dan kita akan dapat 2.5%. Hanya kita akan dapat overriding 2.5% sahaja. Ini adalah kira persen ni berdasarkan pembelian 10 kali ganda ya. Cik Lina, ada soalan di ruangan chat. Mm-hmm. Dari Puan Siti Najihah, 300 unit means 300 GAE 10X, ya? Apa ni 300 unit ni? Kat mana dia tengok? 300 unit. Untuk yang 300 unit, bukan 300 unit, 30 unit GAE 10 kali ganda. Untuk jadi dealer. Untuk jadi dealer, 30 unit. Kalau sebelum ni dalam 27 unit je dia kira dalam
berapa? 30,000. Sekarang tak. Sekarang dalam anggaran 34-35,000 untuk dapat untuk pembelian 30 unit GAE 10 sahaja. Syarat bermula daripada Julai 30 unit. Itu bukan pembelian sendiri tapi pembelian daripada direct line kita. Jelas Puan Siti Najah. Okey, alhamdulillah faham. Okey, saya terang dulu nanti ni boleh tanya balik lah. Baik. Okey, yang ni syarat untuk jadi merchant kena ada 5 direct dealer developer. Okey, dan 25 direct dealer. Total group sale pun dah berubah lah. Dari segi amount ni ada perubahan. Okay. Ini adalah contoh komisen. Merchant kita itu Dr. Wida. Okey, ini adalah contoh jika merchant kita akan dapat ganda 14% komisen. Nampak tak berganda daripada dealer developer dapat 7% je kan. Kalau direct merchant akan dapat 14%. Okey. Klien baru jika ada introducer sama 2% dan kita akan dapat 12%. Okey, jika ada dealer yang pertama, dealer pertama akan dapat 5% dan kita akan dapat 7%. Merchant lah. Okey, dealer developer akan dapat overriding tadi kan 3.5% dan merchant juga akan dapat 3.5%. Ya? Ada tolong. Okey. Sekejap. Alamak. Kalau kita tengok dekat sini 14% tadi dengan 7% kita dah beza 7%. Kan? Okey, kalau kita tengok memang banyaklah perbezaan dan kelebihan-kelebihan dalam jika kita dah di level merchant. Okey, seterusnya ini adalah contoh testimoni komisen yang diperolehi oleh dealer sepanjang bulan Mei 2023. Okey, ada yang dapat 5,000, 8,000, 7,000, 8,000 ni. Ini adalah contoh-contoh income lah dealer yang terpilih. Okey, ni dealer developer, salah satu income dealer developer. Okey, itu yang saya kata unlimited sebabnya dia bergantung kepada usaha kita. Okey, dealer developer. Okey, ni pendapatan merchant. Yang ni pendapatan merchant lah. Yang ni yang paling tinggi lah 738,000 sebulan. Bukan setahun income tadi. Adalah income untuk sebulan. Okey. Ni untuk senior merchant di Quantum Metal 2.1 juta. Okey, paling tinggi lah. Okey, okey, sebarang pertanyaan dah. Saya akak buka untuk pertanyaan lah. Ada yang tak faham boleh tanya. Ada di ruangan chat ni. Dia tanya, so sekarang berapa harga bagi setiap unit GAE 10X? Harga sekarang satu unit. Okey, sekejap. Untuk satu unit dalam pukul 6 tadi, RM1,493.18. Yang terkini lah tadi dalam pukul 6.30 tadi. RM1,493.18. Itu sekali dengan management fee ke? Ya, sekali dengan management fee. So kalau harga satu unit saja dalam
So tuan-tuan dan puan-puan yang ada soalan boleh terus buka mic dan bertanyakan dengan Cikgu Ina. Boleh untuk pertanyaan saya buka untuk tanya, nak dapat tip ke, nak tak faham ke, boleh ni. Saya suka yang bertanya, saya suka yang komunikasi lah, senang saya nak terangkan. Okay, untuk yang baru join ke ni, boleh dapatkan buku macam ni. Lepas tu flyers dengan Dr. Widah dengan Wafa. Sebab memang saya jumpa, sebab saya banyak offline. Bila saya offline, saya memang perlukan bahan-bahan macam ni. Sebab untuk lebih klien yakin dengan kita dan mereka pun boleh tengok dengan lebih jelas. File kena ada, file terkini yang slide-slide. Ada soalan di ruangan chat Cikgu Ina. Sekejap saya baca. Boleh Apa baca. aktiviti harian yang cikgu buat time introducer dulu sampai cikgu naik ke level DD ni? Aktiviti harian. Okey, sebab saya terikat dengan kerja hakiki, pagi aktiviti saya lah pagi sampai ke dekat sekolah tu memang saya tak update saya punya FB, memang tak boleh lah, salah lah. Jadi bila saya terikat dengan kerja hakiki, jadi ada masa saya limit lah. Saya tak boleh nak ada had-had dia. Jadi saya hanya akan update pada petang dan malam sahaja. Tu pun kalau petang, kalau saya ada sebarang komitmen lain, saya hanya malam sajalah untuk saya tanya klien ataupun hari hujung minggu. Hujung minggu saya luangkanlah bukan luangkan masa, adalah saya buat untuk klien nak tanya ke prospek kita ke. Sebabnya kita kadang-kadang kita perlu list juga. Macam kita perlu list, okey, siapa yang kita nak kontak dalam telefon kita, kan banyak, ramai kawan-kawan kita kan. Jadi dalam ramai-ramai kawan dalam handphone tu, kita cuba keluarkan beberapa orang dahulu yang kita rasa mereka ni boleh terima. Yang jenis orang yang positif. Orang yang boleh positif, yang memang rapat dengan kita. Jadi kita cuba listkan dalam telefon kan. Kita ni semua dalam telefon rasanya ada ke 1000 nombor dalam telefon tu. Keluarkan, jangan keluarkan semua, kita keluarkan sikit-sikit dulu. Kita keluarkan, kita kan kategori lah. Dalam telefon kita kan kategori yang mana mengikut kesesuaian kita lah. Macam kita target siapa dalam telefon kita tu. Kita keluarkan list balik. Okey, yang ni kita keluarkan nama-nama tu. Lepas tu kita cuba PM tepi, kita bagi macam mana? Kita bagi yang iklan tu, yang macam kita cakap pasal QM, kita bagi apa kelebihan QM ni dalam telefon kita tu. Lepas tu kalau kita jangan ada yang hanya blue tick kan, blue tick, tapi kita janganlah macam blue tick tu kita pun macam alah, sekali kita buat tu janganlah sekali tu kita dah putus asa, kita ulang balik. Dalam masa kita bagilah respon, ni kita setiap kali kita buat balik, kita selalu hantar. Lepas tu kalau dah yang ada yang respon, kita bagilah terang yang lain pula. Kita bagi sikit-sikit video, kita hantar video. Kadang-kadang dalam grup ni orang tak perasan sebenarnya, tapi bila kita secara personal dia lain sikit. Macam kita ada usaha ke arah itu. Kita bukannya nak jual produk, sebab kita nak ajak orang ni untuk buka akaun emas. Apa lagi nak ni? Ada lagi. Okey, ada lagi soalan Cikgu Ina. Ya. Apa strategi atau step Cikgu Ina untuk capai dealer? Untuk strategi atau untuk capai dealer,
Saya dulu saya buat cara cepat lah sebab saya nak jadi dealer dengan cepat. Jadi saya yang jadi dealer bawah saya guna, bukan saya gunalah, maksudnya adik-beradik, lepas tu ada kawan-kawan. Yang paling penting suamilah. Jadinya masa dealer tu saya guna strategi yang cepat lah sebab masa tu ada kawan-kawan pun beli JE10, masa cakap lah. Lepas tu JE10 tu ada yang seorang beli satu, beli dua. Jadi selebihnya sendiri. Itu saya cepat lah saya buat sebab saya nak target jadi dealer sebab saya nak dapat komisen cepat. Lepas tu untuk jadi dealer developer ni alhamdulillah saya dipermudahkan sebab yang join saya masa tu ramai yang offline dan mereka pun macam menyerah diri untuk jadi dealer. Mungkin sebab saya pun menyerah diri untuk upline saya jadi dealer dan alhamdulillah dikurniakan juga dealer-dealer saya pun sama juga macam saya. Okey. Ada lagi soalan cikgu Mhm. dari Puan Aidi Hazazi. Kalau macam circle kecil, macam mana tu Cikgu Ina? So apa lagi tools yang Cikgu Ina boleh cadangkan yang kita boleh guna? Circle kecil tu kira tak ramai kawan ke macam mana? Mungkin Aidi boleh respon? Puan Aidi Hazazi. Ya, dia nak tanya. okey. Yang tak ramai kawan. Okey, yang tak ramai kawan, dia kena ringan mulut lah. Lagi satu, bila kita keluar kan, kadang-kadang saya ni tak semestinya dalam lingkungan, tak semestinya kawan yang jadi klien kita, tak semestinya adik-beradik pun jadi klien kita. Kadang-kadang orang terdekat pun paling susah nak join kita sebenarnya. Ada yang macam tu. Lepas tu, dalam saya masa saya jadi introducer, dekat status WhatsApp lah saya banyak ni sebab dari status WhatsApp kan kita ramai kawan dalam tu. Jadi dekat situ saya update lah. Update status. Lepas tu bila jadi dealer baru saya update dekat FB. Masa introducer tu memang saya banyak dekat status WhatsApp. Lepas tu bila keluar kena jadi peramah lah sikit. Okay, mula-mula kita nak bercakap, memulakan bicara ni, kita jangan terus perkenalkan QM, nanti orang terkejut, nanti orang ini tak ada. Jangan kita mulakan dengan QM dulu. Kita cuba tanya latar belakang dia. Lepas tu, kalau saya kerja kat mana Kak datang selalu ke datang sini, kita beramah mesra. Kita nak tahu dia punya personality dulu. Lepas tu kita selit-selit lah. Saya cikgu tapi saya cakap lah saya ni bisnes juga buat gini. Dia akan tanya dia buat bisnes apa kita cerita lah. Daripada situlah kita mula bicara ni. Kita nak jumpa orang ni bila kita keluar, kadang keluar beli barang dapur, pergi shopping ke, pergi dobi ke, kadang-kadang kita jumpa siapa-siapa kita borak lah. Wahal kita pergi bank pun. Saya pernah pergi bank, pergi cocok duit je. Ada yang tepi-tepi ni kan, di tepi bank kan ada orang yang promote-promote tu kan. Lepas tu saya pergilah beli barang diorang niaga tu dan secara tak langsung dalam masa yang sama serampan dua mata saya cubalah deal dengan mereka. Alhamdulillah lah. Adalah yang ni. Sebab dalam kita membeli tu kita cubalah selitkan yang kita punya QM tu. Macam tu lah kalau tak ada circle yang tak ramai. Yang penting kita berani. Kita berani, lepas tu kita macam tak adalah rasa macam malunya nak jual ni. Tak ada. Saya nak bagi peluang untuk buka akaun emas. Sebab mereka tahu, mereka kata pernah dengar lah pasal QM ni dekat media sosial kan semua kan. Tapi dia tak faham. Jadi kita fahamkanlah dekat situ. Dari situ juga ada dalam satu masa yang sama pun saya pernah dalam satu masa yang sama dua orang join secara terus dekat situ. Sebab kita kalau suka tak ramai guna kaedah tu.
kita jumpa orang, kita interested untuk kenal dengan orang tu. Ya. InsyaAllah ini akan Ah, membuka peluang kepada kita. ya. Cikgu, ada yang Puan Tina, boleh ke dapatkan slide hari ini? InsyaAllah boleh, cuma pada saya slide yang hari ini ada yang belum di-upgrade lagi. Ya, betul. Yang maklumat tentang 30 syarat baru untuk menjadi dealer tu. Boleh Puan Tina, nanti Roger balik kita dalam grup ya. Sebab Lagi, ada kena betulkan lagi slide tu. Okey, Tuan Syam tanya Cik Bina, apa Hmm. ayat paling power Didi buat orang tertawan? Buat orang tertawan. Okey. Kalau saya ni Adakah tentang keuntungan ataupun income yang membuatkan orang tertarik? kalau saya lebih kepada income lah. Sebab masing-masing keuntungan tu satu hal. Income ni masing-masing orang sekarang ni macam dia nak cari income lebih. Jadi saya kena cerita pasal income lah. Kena ni kalau keuntungan 10 kali ganda tu JE 10 tu mungkin orang jadi macam was-was lagi. Cuba saya ceritakan pasal income lah. Nak tak dapat dapat jana duit dalam masa yang sama, dapat buat loan ke bank ke loan apa dapat statement bank tu. Sebab kita dah ada slip gaji hakiki kan. Jadi kebanyakan orang tak cukup income tu. Jadi saya lebih kepada income lah, nak dapat duit lebih, duit tepi. Jadi kalau pendapat saya, kita kena tahu siapa yang kita jumpa tu, klien kita tu. Tu penting. Kalau orang tu dah kaya, orang tu dah kaya, macam dia dah tak ada masalah keuangan kan. Kita tak boleh nak cerita dia orang ada masalah keuangan, kita tak boleh cerita dia pasal pelaburan sebab dia mungkin dia tak ada duit untuk melabur. Jadi kita boleh masukkan kepada menyimpan, lepas tu pajak GCA. Kita buat cerita macam tu. Kalau orang yang ada duit lebihan tapi tak tahu nak guna, kita boleh masukkan yang pelaburan. Kita tengok pada klien kita. Betul juga kan. Kalau orang tu Ya. dah ada bisnes yang income dia dah cukup besar, kenapa kita nak ajak dia untuk buat income kat sini sebagai konsultan kan? Ya, betul. Mungkin Tapi ajak dia melabur GAE lagi sedap kot. Kita tengok, kita kena tahu siapa tu yang kata masa mula-mula kita nak kenal orang tu, kita kena tahu siapa klien kita. Kita cuba korek sikit. Kita kena Identify. yang macam tu, identify tu. Pada situlah kita boleh tahu. Okay, dan ni kita boleh cerita pasal ni. Yang ni boleh cerita. Masa tu otak tu dah berhubung lah. Apa yang kita nak cerita tu. Tapi janganlah ambil serius sangat sebabnya kita tak boleh mengharap. Kadang-kadang orang yang mendengar penerangan kita pun tak semestinya on the spot mereka join sebenarnya. Kadang-kadang mereka pun manusia ni dia macam-macam jenis. Ada yang bila dia dengar cerita kita, dia dah tahu lebih detail, dia kata tak apa, dia nak balik rumah dulu. Okay, bila dia orang balik rumah dulu, bila berfikir-fikir dia orang diam. Tu penting. Sebelum tu kita ambil kontak dia dulu. Mungkin kita boleh follow up balik ke. Sebab bila kita dah balik rumah ni, kita dah jadi slow dah. Sama juga dekat kita pergi ambil motivasi ke apa semua kan. Dapat motivasi tu semangat lah dengar. Okey, bagus-bagus ni. Balik rumah, hai, dah tak ada dah tu. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri dah. Ibarat gitulah. Sama juga dengan orang yang masa kita bercerita tu. Kalau boleh kita cuba deal dia, join terus. Kalau ni kita tunjuk QR code terus biar dia scan. Kalau susah sangat kita bagi guna telefon kita, scan situ juga. Sebab bila balik ni dia dah jadi macam pudar dah. Dia dah ni dia jadi. Lepas tu dalam perjalanan balik ke, dia jumpa kawan dia. Mana jumpa ni kan. Cerita pasal lain tu dah orang dah macam dah ditambah dengan benda yang negatif, dia pun betul kan. Dia pun jadi memikir. Bila memikir tu jadi down. Tu kadang-kadang penting kita berada dalam aura yang positif. Kalau rasa macam saya sendiri pun bila ada yang aura positif cakap-cakap macam negatif je kan.
Saya akan tak apa, pergi dulu lah. Macam kita nak elak, kita tak nak dengar dah. Bukan sombong tapi daripada dengar negatif mendownkan kita, baik kita belah. Skip. Orang lain pun ada lagi sebab rakyat Malaysia ni masih ramai lagi yang tidak tahu pasal QM. Mereka tahu, mereka dengar perkataan QM tu tapi mereka tak tahu dengan detail pasal produk. Jadi bila dengar tu mereka dah macam dalam set mereka tu negatif kot sebab sekarang ni kan media sosial kan banyak yang cuba menghentam. Jadi bila kita mendengar tu, kita sendiri sebagai konsultan pun kita perlu tahu benda ni betul tak betul. Sebab kita kena backup tu penting, kita kena tahu pasal produk QM, pasal sistem QM apa semua tu kita kena tahu supaya kita boleh kita paste dia orang punya negatif. Jadi perkara yang penting kalau jumpa klien tu jangan bagi klien rasa macam tak selesa dengan kita. Kita jangan cakap jangan serius, santai-santai je. So yang penting adalah tindakan supaya dia mendaftar, dia buat simpanan emas. Kan kalau balik pun apa lagi tindakan yang kita boleh lakukan supaya kita boleh mengajak dan membuka hati dia untuk membuka akaun Quantum Matter. Kita follow up, ambil nombor telefon awal-awal. Yeah. Alright. Fatina tanya lagi, ada support group untuk tirwasi copywriting tak? Ada. Dan siapa kita punya competitor setakat ini? Kompetitor tu banyak sebenarnya sekarang ni sebab masing-masing kalau dalam QM ni masing-masing nak cari yang orang kata nak tanya patuh syariah ke SSM ke nak tanya ni kan. Tapi kalau yang dari segi lain tu mudah-mudah je. Tak adalah tanya detail macam tu. Kompetitor kita tapi saya tak alert sangat lah yang pesaing-pesaing tu. Bagi saya pesaing adab berniaga ni memang ada pesaing. Memang tak boleh nak tengok macam alah peniaga orang Melayu biasalah. Dia tak boleh. Jadi orang tak suka tengok kejayaan orang lain. Jadi kita buat kerja secara underdog biar orang nampak kejayaan tu secara tersendiri. Kadang-kadang orang cuba kalau kita tengok kepada senarai syarikat jual beli emas yang tersenarai patuh syariah tu dalam kebanyakan syarikat dan bank-bank yang menawarkan simpanan emas, hanya Quantum Matter yang menyediakan cukup lengkap fasiliti. Ada untuk saving, ada untuk convert dan juga ada untuk investment. Yang lain belum ada lagi lah. Betul tak Cik Gina? Betul. Sebab sebelum ni pun saya ada join satu grup emas satu ni juga tapi untuk menyimpan sebelum saya jumpa dengan QM. Bila saya dah jumpa dengan QM ni saya rasa wow semua dah lengkap dekat situ. Jadi saya tak perlu nak fikir yang lain dah. Yang kita dah buka sebelum ni tu biarlah kat situ. Tapi yang akan mendatang ni kita dah jumpa satu tapak yang bagus. Jadi kita kekal kat situ. Sebab bila kita join QM ni, kita cuba try ke semua produk dia. Baru kita boleh tahu apa yang sesuai dengan kita. Contohnya, kita tak boleh ambil pengalaman orang lain juga. Kita kena ambil pengalaman kita sendiri. Beli GSA, buat GCA, beli GAE 5, beli JE 10. Bila kita buat, kita merasai produk yang ditawarkan dalam QM ni, kita akan mahir dengan dalam sistem tu satu kelebihan juga. Bila kita dah mahir, kita dah tahu, bila kita jumpa klien, kita boleh cakap, okey, sebelum ni saya buat macam ni, kita dah boleh cerita sebab kita dah lalui sendiri. Kita dah dalam kepala kita, kita boleh settle benda tu bila kita lalui pengalaman diri sendiri. Pengalaman orang lain beza dengan pengalaman sendiri-sendiri. Kalau pengalaman orang lain, kita dalam apa orang kata, bila kita nak terangkan tu, kita rasa was-was lagi. Tapi bila kita dah buat sendiri, jadi bila kita beri penerangan, orang pun lebih yakin sebab kita buat sendiri. Kita dah uruskan akaun kita sendiri dan dia pun kita akan ajar. Satu lagi,
bila orang nak join, saya suruh buka akaun terus. Sebab apa? Sebab bila saya nak ajar klien saya tu, bila mereka ada akaun sendiri, senang kita nak ajar sebab dia dah tengok melalui akaun dia sendiri. Step kita akan tunjuk dari akaun mereka sendiri, mereka akan lebih jelas. Kita nak ajar tu saya kebanyakan klien saya tu offline sebab saya akan jumpa mereka secara direct. Saya akan ajar step by step. Kalau offline boleh mungkin buat Google Meet ke apa kan, macam tu lah. Tapi yang penting buka akaun terus, kita ajar direct. Kita tak ajar melalui akaun saya tak ajar dalam akaun saya akan buka baru saya tunjuk dalam akaun. Okey, akaun Encik gini-gini dia akan tunjuklah satu persatu gitu. Dia akan lebih faham dan dia akan rasa benda tu dia nampak lah. Dia nak beli RM10 ke mula dengan RM10 pun tak kisah. Yang penting dia mula dengan akaun dia sendiri. Baru dia akan senang untuk dia faham dan senang untuk diterangkan kepada ahli keluarga dia nantilah. Kadang-kadang kalau kita nak terang pun satu, bila kita deal dengan klien, kalau nak deal dengan klien, saya lebih suka jumpa ataupun bercakap dia dengan pasangan sekali. Ada kalau dah kahwin lah, kalau dah kahwin biarlah ada suami isteri lah. Sebab kalau suami yang nak join, kalau isteri tak setuju, isteri pula ni dia jadi macam tak ngam dua tu. Macam ni ada arwah positif yang negatif lah. Jadi bila kita terang kedua-duanya, mereka akan sepakat membawa berkat gitu. Okey, Betul tahu dah? Betul kan? Betul. Betul lah. Kalau seorang, pengalaman saya kalau terang kat seorang, suami saya takut lah, suami saya kata ni lah. Jadi bila kita jumpa suami isteri lah senang. Kalau nak ajar pun suami isteri lah senang. Sebab mereka pun berbincang dua kepala kan. Gitu. So, pendapatan isi rumah tu adalah pendapatan bersama. Kan? Ya, betul. InsyaAllah. Okey, Cik Rina, yang berkenaan dengan support group untuk derivasi copywriting tu macam mana pula? Yang dalam grup macam grup Dr. Vida tu, yang grup-grup banyak tu kan. Dalam tu kan kita saling bantu-membantu. Info-info dekat situ. Mungkin saya boleh tambah sikit, Cik Rina. Untuk puan yang bertanyakan berkenaan dengan grup derivasi ni, sekiranya tuan-puan ada media sosial Facebook, boleh add ataupun add friend lah, berkawan dengan warga konsultan. So selalunya geng-geng konsultan ni once dia ada idea baru untuk copywriting ataupun buatlah apa-apa saja untuk update status, kita orang sama-sama je menggunakan status yang sama, insyaAllah. Lepas tu kalau yang kelas yang Dr. Vida buat dekat Putrajaya, kalau ada kelapangan, bolehlah pergi. Bahan yang Dr. Vida kongsi bolehlah guna. Ya, kalau saya memang sepenuhnya yang Dr. Vida bagi. Tu memang saya suka. Saya tak perlu pening-pening dah. Semua dah disediakan. Keluar duit beli je. Janji share. Ini dekat media sosial pun tak nak guna kan. Jumpa orang bagi je. Kita ada soalan lagi dari Puan Siti Najihah. Ada suggestion timeline dari introducer ke dealer dan lain-lain? Minima time. Tak ada. Kalau kita nak cepat, dia tak ada minimum time sebenarnya. Dia bergantung pada usaha kita lah. Kalau kita nak cepat, kita buat macam saya. Kalau nak cepat, saya buatlah cara cepat. Strategi penyusunan tu. Macam banyak, kena buat cepat-cepat lah. Kalau nak ni, cepat-cepat lah. Kalau nak cepat, tak ada timeline lah maksudnya. Lepas tu pangkat kita ni walaupun tak perlu nak maintain bulan, pangkat kita akan turun tak ada dalam QM ni, tak ada istilah turun pangkat. Pangkat menaik ada, pangkat turun tak ada. So dari Puan Mas Diana pula, rugi tak kalau dekat content meter ni kita hanya menggunakan GAE sahaja, yang GCA dan GSA kita tak guna? Adalah. Tak ada. Kita akan rugi. Sebab akaun anak saya hanya untuk GAE sahaja. Akaun saya untuk GSA dan GCA.
Nampak tak? Merugilah kalau tak gunakan ataupun tak Hmm. manfaatkan fasiliti yang ada seperti Hmm. ni. Gunalah ikut ni lah. Perancangan kita tu kita nak buat untuk apa-apa kan. Puan Hanidar, macam mana nak ajak kawan mendengar explanation tentang quantum method? Apa ayat yang perlu kita sebut pada mereka sebab sekarang ni banyak skema tentang pelaburan emas ni. Orang tak minat nak Betul. dengar. Tu penting sediakan file. Nanti sekejap saya tunjuk Tunjuk file lagi. Kita semua. Okey, sementara kita menantikan Cikgu Hina ambil file untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kita perlu jelas dekat sini, Quantum Method adalah syarikat jual beli emas dan kita bukanlah entiti pelaburan. Kalau entiti pelaburan, kita kena berdaftar dengan SC, Security Commission. Kena jelas dekat situ. Kita hanyalah syarikat jual beli emas yang melakukan transaksi ataupun urusan secara digital ataupun secara online. Okey, untuk jumpa klien nak bagi yakin. Okey, file ni tapi saya tak perlu update lagi lah. Ni sediakan file. Okey, sediakan file. Ni file untuk untuk orang barulah. Orang baru, orang lama boleh lah, tak kisahlah. Yang penting sebab kalau kita bawa laptop nak jumpa klien, nak macam touchscreen ke nak pegang ni, klien segan nak pegang laptop kita sebab laptop ni macam orang kata barang personal tau, barang peribadi. Jadi bila kita bawa file, mereka akan dapat sentuh lah file-file kita ni. Dekat dalam ni bahan-bahan yang Dr. Vida share tu, slide-slide tu saya print, masukkan dalam ni. Okay, dan untuk bagi orang yakin, selain yang Dr. Vida bagi, kita masukkan yang kita sendiri punya, yang evidence kita sendiri. Tak semua masuklah sebersatu yang mana kita buat GCA, GSA, GAE, kita masukkan evidence tu. Sebab ada orang tu dia nak tengok diri yang kita sendiri. Dia kata mana yang awak punya, bagi yang testimoni orang lain je. Kadang dia nak tengok kita sendiri. Jadi kita masukkan juga yang kita sendiri. Guna file hitam macam ni sebab kita boleh tukar, kita boleh guna file yang sama, kita boleh tukar benda ni, benda yang kita print tu. Okay, yang ni file yang saya guna. Lepas tu buku yang Dr. Vida selalu share untuk ni, saya guna yang ni. Yang ni penting juga sebab ada yang sekarang yang terkini kan. Ni yang rasanya yang edisi yang kedua tak silap saya. Okey, yang ni guna. Lepas tu okey, yang penting ni. Ni juga pentingnya ada flyers. Flyers ni tengok saya letak QR code siap-siap. Okey. Sebab QR code ni senang. Zaman sekarang kan telefon dah ada QR code kan. Jadi dia scan je kat sini. Okay, sebab kalau nak WhatsApp kita nak tulis ni lambat sikit, jadi saya tampal siap-siap dekat sini. Ini flyer yang saya dah tampal siap-siap. Dan business card. Okay, setiap kali saya jumpa klien saya, benda yang saya wajib bagi business card dan flyers. Dua ni saya jumpa orang saya akan bagi sebab saya tak nak mereka balik dengan tangan kosong. Bawa balik ada habuan kat sini, ada benda yang mereka bawa balik. Kalau jangan loket, jangan loket ya, jangan kerekut. Bila mereka join, bagilah extra 5 keping ke 10 keping, bagi extra yang kosong yang ni. Yang maksudnya tak ada nama kita lah, bagi kosong sebab dari situ mereka mungkin boleh bagi kepada kawan-kawan dan ahli keluarga mereka pamphlet. Nampaklah macam ada apa kata bila tulis nama mereka tu, wow, kita bagi secara percuma kepada klien yang dah join kita, untuk motivasi lah, untuk bagi semangat. Okay, supaya mereka jumpa orang lain pun mereka boleh bagi pamphlet mereka sendiri. Itu penting juga. Apa lagi? Apa lagi nak tanya? Bahan yang macam bahan yang saya dah buat ni, yang ni lah 4 file, buku, flyers dan business card. Business card ni ada dalam guru Dr. Vida share. Kita kontak siapa tu. Saya guna yang tu je.
pamphlet dengan ni dengan Wafa dekat office Dr. Vida. Admin PGC. Ya, So, saya kira itu juga merupakan jawapan kepada soalan Puan Afizah Ahad. Sebab dia minta cikgu terangkan secara detail macam mana cikgu buat. Itu yang saya buat. Sebab saya bila ada kekangan masa kan, jadi tak semestinya hari cuti lah kalau saya sempat jumpa pun. Itu pun bukan selalu jumpa pun, kadang melalui WhatsApp lah, status WhatsApp, tanya-tanya macam tu je lah. Tapi kalau balik kampung saya awak balik lah benda ni. Apa tak jumpa tak apa asalkan awak balik. Orang kata benda tu ada. Kalau jumpa orang benda tu ada, daripada balik tiba orang nak jumpa alah lupa lah nak balik kan. Yang tu kita rasa macam ruginya, menyesalnya gitu. Betul. Ha. Dan yang paling penting dekat sini, bila kita dah buat persediaan macam gini kan cikgu, yang paling penting kita perlu menguasai apa itu syarikat quantum meter dan juga produk sebenarnya. Ya. Sebab saya sendiri pun ada part-part yang saya tak tahu, tapi yang penting yang basic yang perlu tahu tu tahulah juga. Oh sedap sikit sembang kan, orang nampak yakin dan sungguh-sungguh. Ya. Tu yang kita kena buat sendiri. Kalau macam kita beli GSA, kita buat, bila orang tanya kita bercakap, GSA ni untuk apa-apa, GCA ni sebab kita bila kita nak tunjuk akaun kita pada orang pun nampaklah kita punya keyakinan kat situ. Okey, kita ada satu soalan daripada cikgu juga, Cikgu Rosnita. Tadi ada bagi tahu cara cepat kan, apa caranya cikgu? Cara cepat dia. Cara cepat dia. Saya ada kawan-kawan pun ada join juga. Lepas tu yang penting suami saya lah. Saya banyak top up di suami saya. Suami saya lah banyak top up kat dia. Lepas tu kan dulu nak cukupkan 30k sahaja, bukan dalam 27 unit je. Lepas tu ada kawan-kawan tu dalam minimum 5 orang. Minimum 5 orang tu ada yang beli GAE 10 kali ganda dan 5 kali ganda, dan selebihnya adalah suami saya lah. Yang penting itu adalah memenuhi syarat. Ya. Syarat utama untuk nak jadi dealer kan. Ya. So kalau kita nak lagi cepat ada modal, okeylah kita boleh buat macam tu kan. Jangan guna duit kecemasan ya. Guna duit lebihan. Penting duit lebihan. Jangan guna duit kecemasan. Sebab apa kan nanti upline juga disalahkan. Nanti sebab bila jual dengan syarat baru, tak silap saya, betulkan kalau kita jual masa emas kerugian, itu tidak dikira juga untuk naik dealer. Dia untung baru dikira. Betul Huda? Ya betul. Sebab dia tak nak ada apa istilah dia yang ambil kesempatan. Ambil kesempatan untuk jadi dealer. Dia tak nak macam tu. Beli masa harga rendah, jual masa harga tinggi. Walaupun kita dah jual, proses terminate tu tetap dikira. Kuantiti tu tetap dikira juga. Tapi yang penting jual tu kita dapat untung. Apa saja strategi tuan-tuan dan puan-puan yang penting ianya memenuhi syarat yang dikehendaki oleh quantum meter. InsyaAllah. Ada lagi tak soalan? Penting kita tahu syarat-syarat ya. Sebab syarat-syarat sekarang ni sentiasa berubah Huda kan. Jadi kena alert jugalah. Tak apa, selagi tak ada memo terbaru, kita follow je 30 unit dan 5 direct bawah kita. Tu saya rasa tak susah kot. Cari 30 orang, setiap orang beli 1 unit GA. Ya betul. Kan ada kan. Kalau rasa macam tak ada kemampuan dari segi duit tu, guna kat dah. Cuma perlu rajin dan berani untuk cari klien. 30 orang ada. Satu orang target, satu orang seorang je. Satu hari seorang je. Satu hari seorang target. Alright. 30 orang beli satu GAE masa tu kita dapat persen berapa? Kalau introducer GAE 10 kita akan dapat 2%. Selagi tak jadi dealer kita hanya akan dapat 2%, tapi dalam bentuk gram emas. Jadi dalam akaun GSA kita tu akan bertambah pada GSA lah gram emas tu. Dia akan berubah.
Selagi tak cukup 30, tapi bila naik dealer, pembelian orang yang seterusnya barulah kita akan dapat 7%. Banyak tu 2% tu. 5% beza tu, jauh tu banyak. Sedangkan masa tu dia kawan kita pun akan jadi introducer juga kan sebab dia dah beli satu. Kalau sama level, kita dah tak dapat dah. Kalau Sementara lah. Tak tapi dapat biasa, sementara saja. tapi kalau saya, kalau saya lah, kalau saya bila dah sama level, saya akan cakap sama level, contohnya sepasang suami isteri, sama level, saya tak bagikan, contohnya isteri dia direct saya. Lepas tu untuk suami dia join sekali kan, untuk suami dia join bawah isteri dia, saya tak upkan suami dia untuk jadi introducer. Sebab apa? Sebab saya nak isteri dia dapat komisen dari pembelian suami dia. Okay, pembelian isteri satu unit je. Memang saya suruh dia beli satu unit GA10 dan selebihnya pembelian GAE tu bawah suami dia. Tapi suami dia tu saya tak upkan jadi introducer. Saya buat macam tu. Sebab saya nak isi dapat komisen, baru seronok. Orang ni, bukan orang lain lah, saya sendiri pun, kalau kita buat, kalau kita dapat komisen, kita makin seronok. Macam itulah kita umpamakan kita orang berada di tempat kita dan kita berada di tempat orang tu. Kalau dapat duit memang seronok. Dapat komisen walaupun dalam bentuk grade emas pun sebagai motivasi diri sendiri. Jadi bila suami isteri, bila untuk naikkan introducer, saya akan cerita macam tu. Boleh nak naikkan sama level tapi sayang. Saya cakaplah terus terang lah, sayang. Sebabnya awak tak dapat komisen daripada pembelian suami. Kalau boleh, saya nak awak sentiasa dapat pembelian suami selagi awak tak dapat dealer. Bila isteri dah naik dealer, baru naikkan isteri jadi, suami tu jadi introducer. Step dia macam tu lah. Sebab konsep kan lebih kepada tolong menolong. Gitu. So, katanya Puan Hafizah lagi, jadi tak dapatlah 2% tu. Tak dapat. Itu sementara saja sebab tu kuncinya adalah cepat-cepatlah naik jadi dealer. Tu yang saya kata, jangan lama-lama di introducer. Cepat-cepat naik dealer. Jangan lama-lama sebab lama-lama kita akan jadi macam down sikit. Tak kata orang, saya sendiri pun bila lama-lama kan rasa bila cepat kan semangat. Semangat tu lain, beza. Macam kata, upline yang akan uruskan kenaikan pangkat ya. Ya, betul. Itu penting kita kena tahu siapa upline kita sebab dia akan up kita punya level untuk jadi introducer. Sebab bila ada yang kenalan yang dia join tapi tak kena upline dia. Jadi dia membeli tapi dia stay tak naik pangkat. Dia dah beli banyak tapi stay, dia pun sendiri pun tak tahu. Macam tu satu rugilah, rugi. Itu penting. Okey, ada lagi tak soalan? Kan seronok kalau soal-soal jawab gini. Kan. Orang tanya baru saya boleh cerita tip-tip ke apa ke. Saya nak tambah sikit yang Tuan Syam cakap ni pasal upline ni. Actually apa ni, trade report introducer ataupun klien ni dia ada dengan dealer consultant. Kat situ dia boleh akses tengok. So pentingnya kita sentiasa bertanya, sentiasa berhubung dengan dealer consultant kita untuk kita pantau dan tahulah siapa yang membeli, berapa lagi jumlah GAE yang nak kita cukupkan syarat untuk jadi dealer. Jadi dealer kita ni juga akan membantu untuk proses yang seterusnya upgrade jadi dealer, apa proses-proses yang perlu dibuat. InsyaAllah. Jagalah adab dengan kita punya leader. Dari Puan Siti Najihah, kiranya 30 unit tu untuk grup punya belian. Ya, kalau individual tapi still 30 unit tu macam mana? Kalau individu tak kira. Sebab syarat dia dengan pembelian bawah kita tu 30 unit. Pembelian sendiri 1 unit dah cukup dah.
Tak apa ke sedangkan dia dah naik. Tuan Ikhmal tanya, tak apa ke sedangkan dia dah naik introducer tapi dealer tak naikkan pangkat dia. Syarikat tak kacau ke sebab kita tak naikkan pangkat-pangkat. Kita tak naikkan pangkat tu. Kita tak naik, tak kacau, tapi kita kena bagi tahulah yang downline kita tu. Kita kena bagi tahu, kita kena telus. Okey. Sebab kalau macam adik-beradik ke saya bagi tahu okey saya nak upkan. Sebab tu kita penting kita komunikasi sentiasa dengan downline kita sebab kita nak tanya pendapat dia juga. Macam tiba-tiba kita up suami dia kan dia tak dapat komisen, takut nanti kan ada masalah pula. Jadi sebelum kita up tu kita bagi tahu okey bawah awak dah layak yang jadi introducer, macam mana nak ke saya up ni kan, kita kena tanya. Tu penting komunikasi tu sebab kita tak nak timbul salah faham nanti. Sebab kita tak tahu tu suami dia ke, adik dia ke, kalau adik-beradik tu okey lagi, kawan dia ke. Dan Macam tu salah dah satu cakap dah. apa Ya. dia? Sebab macam tu lah dah. Ya betul. Apa ni salah satu lagi tujuan kita mengadakan kelas berterusan macam malam ini adalah untuk menjelaskan kepada tuan-puan berkenaan dengan peluang. Jadi macam Tuan Ikhmal ni bila dah tahu apa yang tuan perlu buat adalah request ataupun minta dealer kita ni untuk upgradekan kita sebagai introducer. Ya. Kita kena tahu. Hmm. Okey faham atas pencerahan. Puan Fiza Ahad. Jadi saya nak fahamkan lebih baik 5 orang bawah kita tu jangan upgradekan jadi introducer. Betul tak? Macam mana? Jadi nak ada okey. Untuk ni kita perlu telus lah. Macam Puan Rosia kata ni perlu telus hak customer. Betul hak customer. So kita kena jelaskan. Ya. Kita kena jelas dengan customer sebab kita tak nak nanti klien kita bermasalah dengan kita sebab kita tak nak bagi macam mana kita nak perjalanan kita dalam QM ni lama tau. Kita sebagai konsultan tugas kita adalah educate orang Ya untuk betul. untuk Kalau orang tu kebaikan. berhak untuk naik introducer tak salah pun kita naikkan dia introducer. Ya betul. Itu salah satu hak dia pun dapat komisen juga. Sebab kita tak nak macam timbul sikap pentingkan diri. Kita Betul. bukannya fokus untuk dapatkan dapatkan income kat sini tapi kita nak bantu dia untuk upgrade macam mana nak beli emas dengan lebih murah lagi, nak simpan emas, nak dapatkan emas yang lebih banyak lagi. Sebab tu kuncinya adalah cepat-cepat. Tu yang bila orang jadi introducer dia seronok bila macam kita nak kita dah jadi introducer, kita seronok kita nak share dengan orang lain sebab orang apa secara tak langsung rangkaian kita membesar sebenarnya bila kita upgrade ke introducer, masing-masing nak jadi introducer, rangkaian kita membesar tapi bila kita naik dealer, rangkaian kita besar, income kita pun makin besar. Sebagai motivasi, tu yang penting kita, kalau orang tu layak naik introducer, kalau bukan suami isteri, kalau orang tu layak untuk naik introducer, naik je. Jangan rasa bersalah pun. Sebab itu hak dia untuk dapat komisen. Sebab kita dah terangkan daripada awal, jika jadi introducer dapat 2%. Dia pun ada dalam kepala dia, okey naik introducer dapat 2%. Dia pun, dia dah set kepala kita. Bila kita tak naik, bila dia tengok ni dia tak dapat komisen ke tak naik, dia akan jadi perasaan, kenapa apa yang aku tak upkan aku? Macam tu. Dia dah jadi tak seronok kan kat situ. Ya betul. Dan kita pun jadi tak seronok jugalah. Kalau saya rasa macam bersalah lah kalau saya lah. Gitu. Okey. Jadi kita mungkin boleh letakkan diri kita sendiri dekat situ. Kalau orang buat macam tu kat kita pun kita tak berapa suka kan. Okey. Jangan risau. Jadi kalau kita nak dapat persen, kita kena pastikan sebelum dia layak introducer kita kena dapatkan. Terpulang lah. Terpulang. Yang tu. Okey, ada lagi soalan? Sebab kita ada beberapa minit saja. Kita dah lebih 2 minit. Okey, ada lagi tak soalan? Last soalan. Kalau family kita sendiri, okey lah kalau buat macam tu. Tapi kena bagi tahu kan. Ya, sikap kita. Ia menggambarkan sikap kita sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan. Okey.
So saya kira itu adalah soalan yang terakhir Cikgu Ina, insya-Allah. Sebelum kita mengakhiri sesi pada malam ini Cikgu Ina, ada apa-apa Cikgu Ina nak tambah sedikit ataupun sebagai penutup lah untuk malam ini. Untuk penutup, saya ucapkan terima kasih. Kalau ada kelemahan tu dari saya lah. Kalau tak lengkap, tak sempurna tu daripada saya, insya-Allah saya doakan yang mana join untuk malam ni semoga cepat-cepat jadi gila dan berjaya dalam QM. Jangan putus asa sebab QM ni satu satu syarikat yang banyak boleh membantu kita untuk mencapai income yang kita sendiri pun tak terfikir untuk dapat. Jangan santai-santai, jangan stres. InsyaAllah ada rezeki, adalah kita di QM. Insya-Allah. Okey, baik, faham. Thank you Tuan. Thank you Puan Hafizah. Ya, Puan Hafizah. Semoga jelas semoga membantu insya-Allah. Alright, tuan-tuan dan puan-puan, kita dah pun pukul 10.34 malam. Saya mohon maaf kerana terlewat 4 minit. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah esok kita tukar sesi consultant experience sharing kepada sesi calculate your profit. So tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya nak tahu macam mana nak kira keuntungan, macam mana nak kira GCA apa semua, tuan-puan boleh fokus di dalam sesi esok malam bersama dengan seorang lagi speaker yang kita jemput. Dan tuan-tuan dan puan-puan, untuk apa-apa sahaja berkenaan dengan buku flyers, tuan-tuan boleh merujuk di dalam grup WhatsApp TGC by Dr. Wida. Okay. So itu saja daripada saya pada malam ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Didi Roshaiza Farina